Alright, EPL recap Game Week 35 Part 1. Let's go. Newcastle 0, Liverpool 1. First kali berita paling baik untuk fans Liverpool bukan menang dengan Newcastle semata-mata, tetapi berita Klopp dah sign kontrak lanjutan. So tahniahlah aku ucapkan. Satu lagi ucapan tahniah aku ucapkan kepada fan Liverpool apabila Liverpool B berjaya tapau Newcastle dan menamatkan rekod tanpa kalah Newcastle dekat St James Park sejak tahun 2022. Masalah utama Newcastle dalam game ni adalah final pass. Dan aku tak boleh nak brain berapa kali player Newcastle dalam kedudukan baik untuk menyerang tapi offside. 9 kali kot. Benda basic yang aku rasa tak patut berlaku. 5 perubahan Liverpool buat dalam game ni. So aku semangat lah mula-mula kan. Antaranya tak ada Mo Salah, tak ada Trent, tak ada Thiago, tak ada Fabinho. Newcastle pun still masih kehilangan Trippier dengan Callum Wilson kan. Tapi alangkah eloknya kalau ada dua orang ni semalam. Mungkin game berbeza, tapi nak cerita kalau ni Hinze pun boleh tebang kan. So kita fokus je lah pada apa yang berlaku ya. Aku cuma kesian siapa yang Captain Salah dalam fantasy cuma dapat 1 point ya. Darab 2 point. Aku baru mengharap dapat tengok battle Trent dengan Saint Maximin, tapi tak ada luck sebab Gomez masuk. Nampak steady gila bab bertahan. So memang tak ada chance lah. Lagi-lagi Liverpool pegang kan possession dekat 66%. Satu benda Klopp cakap lepas game yang aku takkan lupa adalah bagaimana dia rotate cukup-cukup syarat je. Sebab dia nak memastikan semua player atas padang tahu peranan rakan-rakan diorang lain. Itulah yang aku nampak perbezaan paling ketara antara dua tim ni, Newcastle dan Liverpool kali ni. Milner, bekas player Newcastle, dah sasar lah kan kena bu kan sebab dia main keras gila kot. Hendo pula sebab faktor dia bekas pemain Sunderland, rival derby Newcastle, memang paling dibenci lah kan. So itu antara sebab dia kena bu jugalah. Kalau ada lah yang tertanya kenapa diorang selalu kena bu kan, share lah dengan korang. Tapi gol yang dijaringkan Nabi kita ni, aku kena jemput player Newcastle duduk tengok balik video Man City lawan Real. Masa Bernardo skor tu macam mana player berhenti main dan tidak mengikut whistle ref. Benda sama jadi juga dari aspek beberapa pemain Newcastle lah, bukan semua. Ada beberapa yang switch off selepas tackle Milner yang memang jelas kena bola dulu sebelum Shah masuk lewat sikit. Kena bentes tapi memang no foul lah dan play on kata ref. Agak nyata back four Newcastle switch off sampai Jota pantas gerakkan bola kepada Naby Keita yang sempat lagi main monyet dalam kotak penalti tu sebelum melepaskan rembatan dari jarak dekat untuk skor gol tunggal perlawanan. Gol ketiga Naby Keita musim ni selepas aku ingat lagi 2 gol lawa sebelum ni lawan Palace dengan Man United. Protes pun tak guna player Newcastle sebab memang jelas Milner dapat bola dulu kan. Liverpool sepanjang game 24 shots tak silap aku berbalas 4 saja untuk Newcastle. Kira bersyukur je lah kalah 1-0 kan. Kalau tak kerana ketangkasan Dubravka mungkin kena lebih, itu confirm. And 9 saves Dubravka buat dalam game ni. Mane pun ada peluang clear cut nak score tapi tersasar sedikit. Cerita pasal Mane ni, berapa kali dah musim ni kau tengok dia main terlalu agresif sampai berani aku kata dalam kategori reckless ataupun clumsy ataupun careless. Contoh terbaik ketika lawan Chelsea, seri 2 sama dulu, dia siku Azpilicueta. Kali ni dia terlalu beria nak skor sampai tersepak peha Dubravka. Korang tengok balik betapa bahayanya percubaan dia nak sambar bola depan Dubravka yang lalas boot dia landing dekat peha Dubravka. Itu silap-silap boleh kena kad merah weh. Kenapa VAR tak tengok balik? Jangan tanya aku lah. And aku bukan nak bagi alasan, tapi yes, kalah tak kalah dan ternyata Liverpool berhak menang game ni. Lebih daripada skor 1-0 sekalipun. Namun insiden-insiden macam ni aku rasa kalau berlaku dalam game bukan melibatkan top 2 musim ni, confirm akan dihukum. Kan? Sekadar perhatian aku je lah, jangan marah. Pendapat masing-masing kan. Second half Newcastle start garang sikit tapi still kehilangan final pass kerana highline Liverpool itu ternyata menyusahkan gameplay Newcastle yang bukan saja kerap kali offside, tapi passes tak berapa nak tepat ke sasaran, menyebabkan tugas mudah untuk Van Dijk dan Matip sepanjang game. Robo pun terlepas peluang. Walaupun Dubravka dah keluar daripada kawasan gol dia, peluang keemasan Liverpool bagi aku nak tambah gol kedua datang kepada chance Mane itulah yang tak dikawal. Tapi entah macam mana dalam form Mane sekarang, dia boleh miss. Bengang weh Klopp tepi padang ibarat Pep bengang dengan Mahrez hari tu dalam game City lawan Real. Tapi cerita pasal rekod Newcastle dekat St James Park tanpa kalah sejak bermula tahun 2022, satu benda. Tapi 6 kemenangan berturut-turut dekat St James Park sejak Februari adalah sesuatu dah berbelas tahun tak dirasai oleh fans Newcastle macam aku. Tapi aku berani cakap tak malu. Kan? Tak malu kalah 1-0 dan rekod itu ditamatkan oleh tim yang tengah kejar quadruple musim ni. Target Newcastle simple je. Try habiskan season dalam kedudukan top 10 sekarang. Next 3 game lawan City away, Arsenal home, Burnley away, tak silap aku lah.
Kan 2 daripada 3 game ni aku ada harapan. Tapi lawan City kita halalkan je lah ya dekat Etihad nanti. Newcastle menghampakan bagi aku sebab gol Almiron tu pun member satu badan offside kot, tapi beria kau meraihkan seolah-olah kau onside kan. Selain itu Bruno ada melepaskan rembatan yang diselamatkan Alisson. Mungkin rembatan tu terlalu direct ke tengah. Percubaan itu susah lah kalau tanya aku nak menewaskan keeper world class macam Alisson kan. Masalah utama Newcastle dalam game ni adalah highline Liverpool. Itu paling ketara. Tak ada jawapan weh 90 minit permainan. Banyak kerja lagi lah bagi aku nak sampai level top 4 ni. Dan musim depan target realistik pun bagi aku adalah top 8 mungkin. Sebab apa? Sebab Pak Arab dah kata kan FFP tidak membenarkan Newcastle berbelanja lebih daripada 65 juta pound musim panas nanti. Kerana masih belum ada lagi duit tajaan masuk ke dalam kelab. So memang prosesnya akan ambil masa. Aku tak nak bagi ilusi konon musim depan terus fight Eropah. Pelan-pelan kayu ya. Fans Newcastle memang aku kena bagi kredit. Ibarat tim dah lama main UCL dengan bendera bagai penuh 52,000 orang penonton tiap minggu. Tak kisahlah main relegation ke top 10 ke atau championship sekalipun. Untuk fans Liverpool aku rasa korang perlu enjoy moment ni. Kan? Sebab apa yang korang tengah lalui sekarang ni ibarat sejarah korang. Ada satu ketika 70-an, 80-an Liverpool menjuarai UCL 3 kali setiap 5 tahun. Dan itu mungkin akan kembali meniti di bibir fans Liverpool kalau berjaya ketepikan Villarreal dalam aksi timbal balik nanti. Kemungkinan besar 3 final dalam 5 tahun sejak era Klopp bermula. Dahsyat weh. Cuma bezanya dulu tak ada City dan Pep yang korang kena langkah kan. Zaman tu Brian Clough dengan Nottingham Forest tak silap aku seteru utama Liverpool. Aku suka cara Klopp respect opponent dia. Dia ada sebut pasal dia analisis results Newcastle yang banyak hijau. Dalam 19 perlawanan terakhir cuma 3 kekalahan dan banyak gila kemenangan tu yang warna hijau tu kan. Klopp pun aku rasa pandai juga. Dia pandai jaga hati player yang jarang main. Contoh macam Origi, Minamino. Sebab lepas game muka diorang betul-betul ceria meraihkan kemenangan berpasukan. Tak tahu adalah hati diorang macam mana. Tapi aku rasa Klopp cuba terbaik untuk rotate dan bagi peluang sebaik mungkin kepada squad dia. Squad depth Liverpool tak payah cerita lah. Memang hampir sama dengan level-level squad Pep kan. Milner pada usia 36 tahun, permainan fizikal dia macam budak umur 26 tahun. Endo sebagai number 6 pun function kali ni. Bagi aku simple lah. Tim yang tengah leading 1-0 boleh bawa masuk Salah, Thiago, Fabinho. Sebagai fans Liverpool mesti korang rasa tenang kan. Mesti rasa relax kan. Komen sikit dekat bawah. Leeds 0, Man City 4. Tarian Klopp dengan Pep ni berterusan lagi. Klopp menang, Pep jawab balik. Sampai memperbaiki goal difference. Bantai Leeds 4 biji. Aku rasa macam kita pernah melalui benda ni 3 tahun lepas. Kita tunggu City nak crack, tapi tak datang-datang. Masih 1 poin depan Liverpool dengan 4 game tinggal untuk kedua-dua tim. Foden makin lama makin matang, tenang dalam permainan dia walaupun dia masih muda. Senang cerita aku melihat dia boleh masuk dalam kategori world class tak lama lagi. Ada kalanya Leeds tak ada jawapan kepada movement dia, pergerakan dia. Sterling kerap kali menyusahkan hidup Ayling dengan Llorente. Sambil tu back 4 City nampak goyang, tapi ada je hadangan yang akan dilakukan oleh back 4 City untuk menafikan Leeds peluang nak catatkan 1 gol sekalipun. Pep wajib menang dengan Newcastle, Wolves, West Ham, Aston Villa. Tu baki 4 game diorang. Kalau diorang boleh buat, memang akan menghalang Liverpool untuk try menang quadruple musim ni. Tapi skrip dia best. Last game of the season, kau kena lawan tim kendalian legend Liverpool, Stevie G. Meleleh siuk air liur aku sebagai neutral nak tengok last game untuk Man City musim ni. Leeds pula ada masalah berbeza. Dalam pada Jesse Marsch bawa kestabilan dalam pasukan ni, tapi mulut dia juga masin kan. Dia kritik Bielsa sebelum ni. So mungkin dia kena telan ego lah. Sebab Leeds dalam keadaan kedudukan kritikal juga dalam Liga Perdana Inggeris. Dengan baki game yang agak payah, challenging, dan diorang dah main 2 game lebih berbanding Everton di tangga ke-18. Sekarang mungkin 1 game lebih lah kan. Memang kesian lah Leeds dalam game ni. Belum kick off lagi, Liam Cooper injured dalam training. Lepas tu Stuart Dallas pula tackle Grealish, tapi dia yang injured teruk. Aku rasa lutut dia teruk. Mungkin dah tamat dah season dia kan. Marsch pun kena kad kuning sebab ada je yang dia tak puas hati. Dan lebih teruk, kena bantai 4 biji, menggugat goal difference Leeds juga kan. Lawaknya Marsch ni meraihkan kekalahan 4-0 hujung game, melompat bagai. Aku rasa fan Leeds menyampah dengan dia. Leeds pressing padu walaupun rata-rata player diorang level-level championship dulu, tapi keinginan diorang untuk bekerja keras tu aku respect. Awal game diorang ada peluang nak score. Cancelo kena press hilang bola kepada Rodrigo yang akhirnya dikejar oleh Ruben Dias dan berjaya melakukan hadangan. Itu satu kehilangan besar selama ni untuk Pep apabila kau tengok macam mana besarnya impact Ruben Dias dalam game ni. Sempat assist lagi salah satu gol City. And waktu tu Leeds ada momentum, fans diorang pun semangat dan
tackle memang tak ingat dunia untuk menang perebutan bola dan perebutan bola kedua tu. Aku rasa macam tengok balik game dekat Wanda Metropolitano kan. Keras gila weh permainan Leeds. Ibarat Atletico sikit lah kan. Grealish dengan Foden banyak kena sebab memang rajin gentel kan. Junior Firpo pula kena kad kuning awal, tanda komitmen pemain-pemain Leeds ni. Tak lama selepas itu, Foden dari sebelah kiri melambungkan bola ke dalam kawasan penalti. Rodri tak dikawal, menanduk masuk gol pertama game. Game ni memang fizikal gila lah, sampaikan berlaku pelanggaran kepala antara Robin Koch dengan Laporte yang menghentikan game sementara 3-4 minit tak silap aku. Grealish pula kerap jadi mangsa dalas dalam situasi 1 lawan 1 belah kiri, tapi ref memang tak layan lah kan. Cerita bab Grealish ni, ada sekali dia dapat bola dalam kawasan penalti, dia clear bola jauh ke depan, sedangkan ada masa nak tahan, nak kontrol dulu. Benda macam ni lah yang Pep tak suka, dia bengang weh. And mungkin Grealish rasa dia still main dengan Aston Villa kot. And petanda dia masih lagi belum transition kepada sistem Pep sepenuhnya, dan mungkin antara faktor utama kenapa dia tak banyak disenaraikan dalam kesebelasan utama untuk Pep musim ni kan. Kedudukan maintain 1-0 sampailah half time. Masuk second half, selang 9 minit, City dihadiahkan sepakan penjuru selepas Sterling menari-nari. Dari rembatan dia dihadang, Foden pula ambil ke far post, ditanduk oleh Diaz kepada Nathan Ake yang skor ibarat seorang striker walaupun dikawal ketat pemain pertahanan Leeds dalam ruang yang agak sempit. City leading 2-0 sampailah minit ke-78. Cancelo pula mendada ke arah Foden yang kontrol baiknya sebelum hantaran lolos kepada Jesus untuk menjaringkan gol ke-7 dalam 4 perlawanan terakhir dia. Tiba-tiba City ada center forward balik Ederson pun terpaksa bertindak menafikan Gerrard, pemain muda gantian Leeds hujung-hujung game. Tapi bila dah mula open sebab Leeds dah terdesak nak skor, apa lagi Fernandinho join the party Selepas Sterling membuat benteng Leeds tu kelang kabut, Fernandinho melepaskan rembatan rendah menewaskan Melie dari jarak 20 meter untuk kedudukan 4-0. Tak sia-sia Pep rehatkan KDB, Mahrez, Bernardo Silva. Satu demi satu Pep gantikan Foden, Rodri, Ake. Semua ni lepas dah leading 3-0 sebab nak standby pula untuk UCL dengan Real Madrid dekat Bernabeu nanti, juara La Liga. Pep lepas game puji trademark style Leeds, bermain high press, high intensity, lebih kurang sejam. Diorang struggle dan cuma 2 gol pertama City melalui set piece yang berjaya memberi keselesaan buat pasukan Man City. Bagi aku lagi rela tengok Everton atau Burnley tersingkir sebab Leeds adalah pasukan yang kau nak tengok musim depan dengan corak permainan tak gentar. Bezanya Jesse Marsch dengan Bielsa ni, Jesse dia konservatif sikit menentang tim-tim mid table. Lawan tim-tim macam City ke Liverpool, dia berani gamble. Bielsa pula dia tak peduli lawan siapa pun, dia degil, dia nak main high tempo, high intensity. Rodrigo bagi aku bukan level EPL. Berapa kali dia melepaskan diri tapi sama ada finishing atau final pass dia memang hambar. Cancelo kembali dalam kesebelasan utama, satu aset yang cukup besar dekat belah kanan tu. Tapi man of the match aku adalah Ruben Dias And berapa kali dia buat hadangan untuk menghalang Leeds mencatatkan jaringan. Sterling dengan Foden ternyata dua pemain yang tak dapat dipoket oleh mana-mana pemain Leeds. Kerap kali melakukan gelecekan, mengucang-acirkan barisan pertahanan mereka. Foden terlibat dalam 3 jaringan City kali ini dan menunjukkan betapa pentingnya dia dalam sistem Pep. Dan kalau korang perasan, dia antara player yang jarang kena rotate selama ni dalam sistem Pep ni ataupun Pep Roulette ni. Cabaran Pep seterusnya ke Bernabeu, jumpa Real, aksi timbal balik separuh akhir UCL, cuma kelebihan 1 gol. Lepas tu lawan Newcastle pula dekat Etihad. Leeds pula akan bertandang ke Emirates untuk game akan datang. Okay geng, part 1 dah settle. Nantikan part 2. Selebihnya aku akan recap balik top 4 battle lepas ni. Jangan lupa tolong aku like, share, subscribe. Sekarang juga kalau belum buat, komen banyak-banyak, raikan pendapat beza, agree to disagree kalau korang tak bersetuju dengan siapa-siapa. Aku bukan pandit, aku bukan expert. Aku sekadar minat bola sepak macam korang. This is Burn TV.